action lah, buat perniagaan-perniagaan sendiri yang online, dia buka, dia jual kuih, dia jual pencuci muka sekarang ni tu yang Datuk Vida lah, Alif Fitri lah kan. Dia buka, mungkin dia ada masalah tersendiri kalau dia meninggal dunia kan. Dan juga Sembilan Berhad. Adakala orang ingat bila Sembilan Berhad ni, company lah, semua company je. Tapi mana untuk keluarga kan? Semua untuk company je. Jadi yang ini saya nak Haji perjelaskan dengan lebih terperinci lah bagaimana permasalahan. InsyaAllah. Baik. Terima kasih Tuan Hakim. Itu kita simpulkan bentuk harta tu sebagai harta perniagaan. Jadi ada beza harta persendirian, harta perniagaan atas usaha meniaga kita. Jadi kita meniaga, kita dapat keuntungan, kita dapat kekayaan. Dua jenis perniagaan biasa yang kita tahu di Malaysia ni, enterprise, satu lagi Sendirian Berhad. Dia memberikan kuasa undang-undang yang berbeza. Jadi saya nak maklumkan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang mendengar, para sahabat-sahabat pejuang takaful sekalian, ada undang-undang baru telah diperkenalkan. Undang-undang itu adalah Akta Syarikat 2016. Akta tersebut memberi kemudahan supaya daripada perniagaan enterprise yang persendirian, baiklah berubah kepada syarikat Sendirian Berhad. Walaupun perniagaan itu perniagaan tunggal. Ini kemudahan diberikan. Dulu, kalau satu orang nak berniaga sendiri, dia hanya buat enterprise. Jadi dia perniagaan persendirian. Kalau dia berkongsi dua orang, dia daftar perkongsian. Tapi sekarang ni undang-undang telah dipermudahkan bahawa satu orang berniaga sendiri pun boleh buat Sendirian Berhad. Kenapa undang-undang diperkenalkan? Undang-undang baru ini diperkenalkan ada kaitan dia dengan perwarisan juga. Ada kaitan dia. Kaitan dia di mana? Apabila satu orang dia berniaga enterprise, jikalau dia meninggal dunia, dia punya perniagaan tu pun meninggal juga. Perniagaannya pun tamat. Harta-harta yang perniagaan tu menjadi harta tinggalan. Itu perniagaan enterprise. Itu kalau hutang pun sama je Samalah, jadi harta dan hutang yang ditinggalkan. Jadi ada bahaya. Jadi ada kemungkinan harta yang ditinggalkan tak banyak, melebihi pula hutangnya, hutang pula melebihi harta yang ditinggalkan. Maka untuk menyelesaikan hutang, tunggakan hutang, bebanan hutang, harta perniagaannya sikit, harta rumah tangga, harta bersendirian dia, harta isteri dia, harta yang ada di rumah pun yang tak ada kena-mengena dengan perniagaan akan mesti digunakan untuk menyelesaikan hutang perniagaan dia. Jadi dia panggil itu tiada limit. Maksudnya semua sekali terbabit sebab dia meniaga enterprise. Itu bahaya je kalau orang rumah tak tahu je. Ya. Jadi senang kalau dah sebut macam tu. Katalah Mrs. Hakim yang berniaga, hutangnya banyak, stoknya tak habis jual, maka nanti siapa yang akan kena jelaskan? Stok kena ambil balik. Siapa yang nak kena jelaskan? Mr. Hakim lah kena jelaskan. Laki dia lah. Ya. Kalau saya boleh terbalikkan, kalau suaminya pula yang berniaga, berniaganya besar tapi enterprise, dia meninggal dunia, siapa kena jelaskan? Isterinya. Ahli keluarga dia lah. Isteri dia kan, lah. Betul. Basikal anak pun mungkin nanti nak kena jual, nak selesaikan hutang perniagaan dia kepada pemihutang dia, supplier dia. Jadi undang-undang telah dipermudahkan, diperbaharui, daripada berniaga persendirian macam itu, dia buat Sendirian Berhad. Perkataan Sendirian Berhad itu pun ada maknanya. Limited liability. Apa yang dia meniaga dengan apa yang ada di rumah, di harta yang di rumahnya berbeza.
Kalau dia berhutang, maka beban hutang dia hanyalah pada perniagaan dia saja. Jadi dia meninggal dunia. Kalau dia meninggal dunia, harta perniagaannya sahajalah digunakan untuk selesaikan hutang dia. Limited lah liability dia. Jadi terhad, tanggungannya terhad kepada apa yang dia meniagakan sahaja. Jadi kalau menurut akaun perniagaan sendirian berhad dia punya ada duit dalam bank dan sebagainya atas nama syarikat, itu sajalah. Duit isteri tak ada kena, duit anak-anak tak kena, rumah apa semua, kalau tak ada kena-mengena dengan perniagaan, dia tidak terbabit. Haji, Ya. macam mana pula suasana kalau let's say saya berniaga sendirian berhad? Ya. Jadi saya ni nak jimatkan income tax sendirian berhad saya. Ya. So saya beli kereta, saya letak nama syarikat. Saya beli rumah, saya letak nama syarikat. Saya lebih sayangkan syarikat daripada keluarga je. Kan? Sebab apa? Itu. Saya pentingkan kesinambungan syarikat daripada kesinambungan hidup keluarga saya je. Betul. Jadi kesannya kalau kita letak atas nama syarikat ni, apa yang akan berlaku bila saya meninggal dunia je? Ini soalan ke-6 lah ni. Ke-7. Saya pun dah tengok. Tak ada. Ni soalan dalam soalan je. Baik. Sebenarnya dah ada jawapannya. Kita pun dah agak soalan ini akan ditanya. Jadi harta milik syarikat letak atas nama syarikat semua. Ya. Maka kita sebab tu kita himpun harta dalam syarikat, kita juga kena tuntun family kita supaya masuk dalam syarikat tu. Itu sebab tadi saya mula-mula dalam slide yang awal saya kata harta dihimpun, waris dituntun. Saya cari makna perkataan tuntun tu. Maksudnya kita kena pegang tangan dia. Kalaulah mereka bukan pemegang saham dalam syarikat sendirian berhad tu, maka mereka tak ada hak kepada harta-harta milik syarikat. Ya, ramai macam tu Ji. Keluarga tak terlibat dalam perniagaan Ji. Katalah kita berdua Tuan Hakim. Ya, saya. Kita tulis situ Peguam Hakim Sendirian Berhad. Jadi meniaga kita berdua sahajalah. Jadi saya 50%, Tuan Hakim 50%. Saya meninggal dunia, kereta semua atas nama syarikat, rumah apa ni atas nama syarikat, kredit kad semua atas nama syarikat. Syarikatlah yang punya. Anak dan isteri saya tak akan berhak kepada harta syarikat tu. Jadi macam mana tu Jikan? Itu satu proses nak kena buat pula. Hanyalah salah seorang daripada 5 orang anak saya misalnya yang boleh masuk pula dalam syarikat tu. Kalau tidak, Tuan Hakim akan melihat bahawa dulu berpartner dengan saya, tapi kini bila saya meninggal dunia kena partner dengan 7 orang yang Tuan Hakim tak kenal. Ada lagi satu soalan Ji. Bila jadi macam ni, ada satu soalan lagi Ji. Selalunya Ji, 2 orang ni dia dah buat satu perjanjian lain dalam syarikat. Ya. Dia bagi satu dipanggil apa Ji? Dia perjanjian antara 2 orang tu, dia kata tak boleh orang lain masuk dalam syarikat. Preemptive. Okey. Preemptive clause Ji. Ya, betul. Apa jadi pula kalau ada preemptive clause ni pula? Lagi berat. Ini tak cukup masa kita hari ni, agaknya sampai tengah hari mah. Nasi jadi bubur. Saya rasa yang ni penting Haji. Ramai orang betul, ramai orang faham, betul. Jadi sebab tu kena ambil tibar sekarang ni. Okey, harta syarikat adalah milik syarikat. Syarikat itu dimiliki oleh pemegang-pemegang sahamnya. Jadi kena faham tu. Pemegang saham beza dengan syarikat. Jadi harta milik syarikat. Kemudian pemegang saham ada perjanjian di antara mereka bahawa tidak ada orang lain boleh masuk. Jadi kalau begitu, bila salah seorang dia meninggal, maka bahagian yang seorang itu adalah sahamnya, pegangan sahamnya dalam syarikat. Itu yang akan menjadi pusaka mati. Jadi sekata ambil contoh balik tadi, saya meninggal dunia, saham saya 50%, saham bos Hakim 50%. Kereta banyak ni semua atas nama syarikat. Isteri saya tak boleh terus bawa je kereta yang saya pakai tu. Ya, betul. Kalau duduk kondo, katalah family ni duduk kondo, nama syarikat. Kalau syarikat tak bayar sewa, kita orang kena keluar. Family saya kena keluar. Jadi betul, itu hal sebab
harta-harta itu adalah milik syarikat. Apa milik family? Pewaris. Pewaris memiliki hak ke atas saham 50% yang saya tinggalkan itu. Saham itu harus dinilaikan. Saham itu harus nanti dipindah milikkan kepada waris-waris. Jadi waris-waris hanya berhak kepada saham si mati, bukan harta syarikat. Okey. Jadi pemilikan saham itu nanti nak kena melalui satu proses. Kena tengok dulu apa perjanjiannya. Kalau perjanjian sedia ada ialah siapa meninggal dunia maka sahamnya akan dibeli oleh siapa yang tinggal, ada survivorship clause. So saya meninggal dunia, hakim akan ambil semua sekali. Tapi kena bayarlah nilai saham tu kepada keluarga saya. Keluarga saya dapat duit berdasarkan nilai saham. Tapi tak ada hak lagi kepada syarikat. Tuan Hakim sekarang boleh cari orang lain untuk meneruskan perniagaan yang hebat itu. Okey, bahaya tu Ji. Betul. Yang saya sebut bahaya kat sini Ji, sebab selalu saya tengok dalam drama minggu ini Ji. Alamak. Kan? Selalunya diorang ni mungkin ada yang bergaduh dalam perniagaan kan. Jadi dalam bergaduh-gaduh ada yang kena serang sakit jantung, mati kan. Amat tak memisah regar. Jadi apabila jadi macam tu, kemungkinan besar kepentingan keluarga rakan kongsi tu mungkin tidak diambil sana Ji. Betul. Kan? Yang ni yang kita risau Ji. Jadi apa penyelesaian yang Haji rasa mungkin boleh dibuat secara yang lebih profesional ataupun yang lebih mudah daripada tuan punya syarikat ni Ji? Baik, kalau syarikat sendiri, dia seorang atau dia berdua dengan isterinya, sendirian berhak lah. Dia 2 orang je shareholder, sendirian berhak. Dia kena buat perancangan yang sempurna, dia kena tahu bahawa mesti ada shareholder agreement yang lengkap supaya syarikat ini akan boleh berterusan. Perniagaan yang cantik, yang molek, yang bagus, yang berdaya saing, yang mempunyai peluang untuk maju di hadapan, yang ada dia punya goodwill dan sebagainya, harus dipertahankan supaya dia tidak bungkus, tidak ditamatkan dengan kematian pejuang syarikat itulah. Jadi sebab tu kena ada perancangan yang sempurna. Saya tengah buat satu kes yang hebat. Satu keluarga ni ada syarikat keluarga. Tapi ada satu orang penumpang dalam tu. 20% bukan keluarga. Jadi sekarang macam mana cara? Kalaulah 20% tu pun meninggal dunia, macam mana cara nak buat? Jadi nak kena aturkanlah. Mungkin sekarang ni lah kena start buat exit clause. Kena jumpa buat restructuring balik. Jadi bagi yang katalah kita ambil suami isteri, sepasang suami isteri, ada ada syarikat sendirian berhad, kena tengok betul-betul dia punya M&A tu. Kena tengok objective clause ni, M&A, kena tengok juga tata caranya. Ramai orang ada syarikat sendirian berhad, tak pernah baca pun M&A dia. Semua dia serah kepada company secretary dia. Tak boleh. Betul. Kena tengok benda tu. Tengok. Kalau salah seorang meninggal, apa jadi? Siapa yang akan mewarisi? Bagaimana cara nak turun milikkan pemegangan saham tu? Itu mustahak. Orang berniaga, selain daripada dia pandai berniaga, dia kena tahulah, dia kena ada kawan-kawan lawyer ke apa ke, tolong semakkan dia punya M&A. Kadang-kadang company secretary ni pakai M&A yang lama lagi. So macam mana cara nak improvekan? Saya buat kes yang istimewa, hebat. Saya kalau ada lah Encik Aziz kat sini kan, Aziz Riyadi, ada ke dia? Ada. Kalau dia ada dalam ni, bagusnya. Dia datang, kita bincang. Sebenarnya tak perlu nak ada macam-macam clause yang nak buat shareholder agreement dan sebagainya kalau M&A syarikat itu lengkap. Jadi dia sebenarnya bertitik mula daripada M&A syarikat tu. Semua orang yang ada syarikat sendirian berhad hari ini balik tengok M&A, minta daripada company secretary baca betul-betul. Kalau tak faham boleh rujuk pada saya dan Encik Hakim. Insya-Allah kena aturkan. Dan orang berniaga lagi perlu kena ambil takaful nyawa. Life takaful, orang berniaga lagi perlu. Wajiblah.
mengambil takaful nyawanya supaya dengan nanti ada manfaat takaful akan boleh membantu bagaimana nak meneruskan perniagaan yang ditinggalkan. Ya, daripada slide Haji tu ada 97% tak boleh diwarisi perniagaan tu. Jadi antara sebab-sebabnya mungkin kerana tiada modal nak teruskan oleh penerima saham tersebut kan. Ya, betul. Jadi sebab itulah kena ambil iktibar. Saya ada slide yang tulis tu, harta atas nama syarikat bila meninggal dunia milik syarikat, waris faraid tiada hak. Jadi itu macam mana nak tinggalkan kebahagiaan kepada waris-waris, syarikat boleh ambilkan takaful, life takaful. Sebab bila kita kumpulkan kekayaan, kita kita slide itu tulis tentang mengumpulkan modal perniagaan, kita nak menguruskan perniagaan, kita juga kena ambil cakna bagaimana nak mewariskan perniagaan. Okey, betul Ji. Sebab bagi saya nampak kalau perbandingan lah daripada saya duduk kat kampung Ji kan, berlaku kematian kepada tokek kan, selalunya perniagaan macam kedai motor kan, yang non-Muslim punya. Kan apabila bapak dia meninggal dunia, anak dia tak ada masalah nak teruskan kedai motor tu Ji. Kan? Anak dia seorang cikgu pun boleh berhenti. Kan selalu saya tanya juga ada orang kan, dia kata you ayah dah tak ada ke? Ayah dah tak ada lah, dia kata. Tapi you continue ni berniaga macam mana? Biasalah, ayah ada tinggal itu life insurance lah, dia ada modal sikit lah mau berniaga. Betul. Jadi kita dah ada takaful ni, kita ambil cana lah kan. Sebab apa? Sebab ada kala kita mampu untuk berbelanja, untuk memiliki banyak benda dalam perniagaan kita. Beli kereta baru, beli property. Tapi kita tak ambil cana tentang takaful sebab kita tak rasa dia penting. Tapi sebenarnya ia adalah harta tunai yang akan membantu memberi penyelesaian kepada kita punya proses pertukaran saham, proses menunggu pertukaran saham untuk anak-anak dan isteri kita, meneruskan kehidupan yang sama level bagaimana kita ada. Ya, betul. Kan? Sebab orang dah biasa hidup senang Ji, dia susah nak hidup susah. Jadi itu yang kita nak sekurang-kurangnya boleh maintainkan kehidupan yang mana sebelum ni kita wujudkan untuk keluarga kita. Betul Ji? Betul. Saya sendiri pun menjadi seorang peguam sendiri, saya pun ada ambil takaful, beberapa takaful untuk memastikan bahawa bila saya tak ada nanti, apa juga bidang yang anak-anak saya ceburi, ada bahagian yang akan ditinggalkan untuk mereka daripada takaful tu nanti, terpulanglah pada mereka nak meneruskan atau tak meneruskan. Tapi kalau ada modal, insya-Allah dia boleh teruskan firma guaman yang saya tinggalkan. Jadi secara ringkas Ji, takaful yang untuk perniagaan ini boleh kita jadikan dia sebagai modal perniagaan pewaris Ji. Betul Ji? Ya, betul. Kan? Betul. Kalau kita susah sangat nak faham pentingnya takaful ni, kita ambil ringkas je lah. Usahawan-usahawan di luar buatkan takaful untuk penyediaan modal kepada pewaris sebagai meneruskan perniagaan kita. Betul. Betul lah, tepat sekali lah. Okey lah. Kita kena tanya guru kita kan. Betul, confirm. Pasal untuk makluman, saya pun buat macam tu. Tu dia. Okey Ji, kita ke soalan yang kedua terakhir Ji. Kita nak cerita sikit lah sebab Haji pun terlibat dalam pembikinan APKI ataupun IFSA 2013. Jadi saya nak Haji bagi sedikit penerangan tentang hibah takaful, apakah kekuatan yang ada tentang hibah bersyarat ini Ji. Yang mungkin ada orang masih belum dapat jelas pencerahan dia tentang kekuatan hibah takaful ini sendiri Ji. Terima kasih Tuan. Okey, mulai daripada hari ini para pejuang takaful di luar sana, para pelanggan bakal pelanggan dan sebagainya, berdasarkan kepada undang-undang yang telah dimaktubkan berkuat kuasa mulai daripada bulan Jun 2013, pasal tu ramai orang tak tahu lagi, dia dianggap baru lagi undang-undang ni, mengatakan bahawa kalau ada takaful ni dan takaful ini dihibahkan
dengan sendirinya hibah takaful itu bukan pusaka orang yang menghibahkan. Dapat tu? Saya ambil takaful, saya hibahkan kepada Datuk Seri Rahman Mansor. Senyum saja dia. Jadi dia bukan waris saya. Bila saya tak ada nanti, manfaat takaful yang saya hibahkan akan terus pergi kepada saudara Rahman Mansor sebab ia bukan pusaka saya, waris-waris saya tak boleh dakwa-dakwi, tak boleh tuntut lagi. Inilah kekuatan undang-undang yang ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan, saya hormati, undang-undang ni jelas. Cuma tuan-tuan dan puan-puan dia tak berapa nak jelas sebab belum habis baca. Pengalaman saya sampai sekarang ni dah 5 tahun mengusahakan nerangkan benda APKI 2013 ni. Orang akan tanya saya soalan yang berulang-ulang sebab dia tak baca. Jadi saya nasihatkan sebagai kesempatan yang ada ni sebelum raya ni, masuk saja Google, tekan kat situ Undang-Undang Malaysia Akta 759. Undang-Undang Malaysia Akta 759, nanti Google akan pop up, downloadkan daripada Bank Negara, dia akan bagi PDF undang-undang tu. Lepas tu print lah muka surat yang jadual ke-10 saja. Tak perlu nak print semua. Baca semua sekali pening kepala, tak perlu. Ambil jadual yang ke-10 saja. Jadual yang 10 ni dia tulis bahawa seorang peserta takaful boleh membuatkan penamaan bagi hibah, ditulis itu hibah bersyarat. Jadi mulai daripada sekarang tuan-tuan dan puan-puan, perkataan hibah bersyarat ni tuan-tuan abaikanlah. Mulai hari ni bila dah baca, tak baca pun apa ni boleh baca lagi, insya-Allah kita ambil mudah. Kita kata hibah takaful. Orang ambil takaful, dia hibahkan. Itu namanya hibah takaful. Sebab satu-satunya hibah bersyarat yang dibenarkan di negara kita ini ialah takaful. Hibah takaful. Lain-lain, hibah bersyarat tak dibenarkan. Jadi, syarat tu bermaksud apa? Syarat itu bermaksud penerima hibah tu hanya akan dapat apabila sampai syarat yang ditetapkanlah, iaitu peserta hibah telah meninggal dunia. Jadi dia dapatlah. Jadi sebab itu bersyarat. Syarat masa, syarat pembayaran. Selagi masih hidup, peserta takaful boleh pindah, boleh ubah. Itu kehebatannya. Jadi jadual ke-10 kena baca. Jadual ke-10 ini menjelaskan bahawa dia tak sama dengan seperti hibah-hibah yang biasa kita dengar ni. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan, hukum hibah menjadi perbincangan di sana sini sebab belum ada enactment atau akta hibah yang jelas tentang apa maksud hibah dan sebagainya. Jadi hibah berdasarkan hukum. Jadi hukum ni masih boleh dibincangkan sebab dia hukum muamalat kan. Tapi berkenaan dengan hibah takaful telah siap sedia. Ada jadual ke-10 IFSA 2013 mengatakan bahawa saya kalau sebagai peserta saya boleh hibahkan kepada individu yang saya tentukan dengan menamakan saja. Tak perlu ada perjanjian, tak perlu nak pengesahan, tak perlu dapat persetujuan. Isi borang penamaan saja. Borang penamaan Prudential takaful BSN ni saya dah tengok dah, jelas, lengkap, tak ada masalah. Saya ambil borang tu, saya boleh namakan Abdul Rahman bin Mansor sebagai penerima hibah. Dia dapatlah. Saya juga boleh menamakan Abdul Rahman bin Mansor sebagai wasi. Jadi kalau saya bagi kepada Abdul Rahman bin Mansor sebagai wasi, bukan dia punya. Dia dapat, duit tu nanti dibayar pada dia, dia gunakan untuk menyelesaikan hal pusaka saya. Bagikan kepada waris-waris. Ada bahagian dia lah kalau saya buat wasiat untuk dia. Tapi kalau saya hibahkan kepada Rahman Mansor, dia punya sendiri. Jadi ada keperluan dia kenapa ia mesti terjadi demikian. Supaya tidak terbabit dengan yang cerita tadi, proses pentadbiran pusaka yang panjang. Bagi saja terus kepada Rahman, tak perlu pergi mahkamah. Dalam tempoh 1 bulan, Rahman Mansor akan dapat duit tu. Begitulah maksudnya sebagai contoh bidalan.
Ini bukan betul. Nanti jangan kata ni apa ni kan. Ceritanya begitu. Jadi tak ada hal tentang pengurusan pusaka sebab undang-undang dia jelas. Undang-undang dia jelas. Tuan-tuan pun faham ini kalau apa ni warisan plus lah apa semua tunjuk jelas. Baca perenggan apa ni 3:2 dia kata apabila dah dihibahkan maka dipindahkan saja, dia tak jadi sebahagian daripada harta pusaka peserta takaful yang mati itu dan dia tidak tertakluk kepada hutang. Jadi saya ada side agreement dengan Rahman. Man, nanti kalau apa-apa terjadi kau dapat duit ni 1 juta ni, ini antara yang kau perlu selesaikan. Dia orang yang amanah, dia kata jangan bimbang Tuan Haji Rafi, nanti saya laksanakan. Maka dia jadi pemegang amanah. Yang lecehnya kalau saya dengan Rahman mati bersama-sama. Kalau mati bersama-sama, maka berdasarkan umur, saya mati dululah, Rahman mati kemudian. Maka Pro BSN Takaful, PBTB, kena bayar duit tu kepada Rahman. Dia sudah mengikut saya. Maka duit yang harus dibayar kepada Rahman itu menjadi pusaka Rahman. Pergilah kepada anak waris Rahman pula. Tak ada masalah. Benda ni boleh diaturkan. Tapi yang mustahaknya, pembayaran itu tak perlu melalui proses pentadbiran pusaka sebab dia bukan pusaka dan dia juga tak ada kena-mengena dengan hutang yang berkaitan. Jadi kena baca ni. Perenggan 13 pun ada juga. Dia kata jadual ke-10 ini hendaklah mempunyai kesan dan kuat kuasa penuh walaupun apa undang-undang yang tidak selaras dengannya. Jadi ini yang saya kata kebal, yang saya kata tidak boleh dicabar. Yang saya kata kuat kuasa penuh, jangan bimbang, tak ada apa benda yang nak didakwa-dakwi, ambil je takaful, hibahkan kepada siapa yang kita hajatkan. Kalau tak tahu kepada siapa nak dihibahkan, hibahkan kepada beberapa orang yang gambarnya tertera dalam kaca TV, kaca rancangan kita pada hari ini. Okey Ji. So maknanya APKI ni cukup powerful lah Ji Ya, betul. IFSA ni bagi saya banyak membantu dalam pengurusan harta lah. Dicipta khas. Jadi diciptakan khas untuk pengurusan harta, betul Ji? Ya, takaful. Terutama takaful lah. Saya nampak. Sebab kalau ditengokkan dalam apa yang kita baca selama ni dalam APKI ataupun IFSA 2013 ni, ianya amat berguna terutama kalau berkaitan dengan anak angkat. Anak istimewa. Anak bawah umur kan. Betul. Jadi ianya boleh membantulah boleh membantu supaya kita boleh menjadikannya satu pemberian kita lah sebagai hadiah kita kepada mereka lah. Kita juga boleh bagi kepada bapa mertua kita Ji. Betul. Kan yang menjaga anak kita pergi tuition, pergi sana, pergi sini, kita peace of mind bekerja Ji. Mak mertua tak termasuk dalam kita punya perancangan harta Ji. Ataupun pewarisan kita sebab dia mak mertua saja Ji. Betul lah. Tetapi kalau kita boleh bagi hadiah kepada dia sekiranya kita meninggal dunia sebagai wang untuk memberi pendidikan kepada cucu dia ataupun anak kita tu, saya rasa mengalir air mata dia Ji. Kan? Itu menantu misali namanya. Betul. Itu antara benda yang kita boleh buat lah Ji. Yang saya rasa mungkin salah satu benda yang kita jadikan ini satu pemberian kita lah kepada mereka-mereka yang berjasa dalam hidup kita Ji. Betul. Alright, dan juga kita di Pro BSN kita juga ada apa nama dipanggil? Khidmat pemegang amanah. Ya, betul. Itu yang saya nak cakapkan. Selari pemikiran kita. Saya nak sebut benda tu lagi istimewa. Disediakan perkhidmatan untuk pelantikan pemegang amanah bagi mengendalikan. Jadi itu Saudara Rahman Mansur. Sebab ada juga orang Ji, dia nak bagi amal jariah Ji, nak bagi duit kepada Mak Taufik kan, nak bagi duit kepada buat masjid. Dia boleh buat melalui Ikatan Amanah yang kita ada dekat BSN ni Ji. Baik. Alright Ji, so kita dah hampir ke penghujung rancangan kita. Saya pun nak minta soalan terakhir. Apakah pesanan Haji dan juga nasihat Haji kepada masyarakat berkaitan dengan pengurusan harta Haji?
Jadi saya ucapkan terima kasih sampai juga penghujungnya. Jadi saya ada slide itu, tulis slide saya jawapan, sebagai jawapan saya tu saya tulis jangan pandang remeh urus harta. Kalau nampaklah dalam slide tu, Nampak Haji. nampak kan, jangan pandang remeh pasal kita ni apa juga yang kita buat, kita mesti ada sentiasa ambil kira kesan. Dia ada kos dan kesannya. Saintifiknya kita nak beli ada kosnya, betul, apa kesannya? Kesannya kita dapat nikmat. Nikmat tu mungkin boleh disampaikan. Jadi kita kena fikirkan kos dan kesannya. Cause and effect kan. Kita belajar sains dulu, orang MRSM belajar sains cause and effect. Jadi kena tahulah apa efek dia. Jadi kita kena ambil kira. Kita beli mahal tapi boleh pakai sekejap je. Tapi kita nak betul-betul benda tu. Kita keluarkan juga kosnya, betul? Sebab kita tahu nanti ada orang yang akan boleh mewarisi. Jadi kena ambil kira tu. Siapa yang akan mewarisinya? Kita kena tentukan. Pesan guru saya, almarhum Datuk UIK, Ustaz Ismail Kamus. Saya selalu panggil dia Ismail Dictionary. Kalau ingatlah, almarhum lah dia kan. Dia kata kita jangan bimbang tentang takut, jangan takut tentang kematian. Dia kata bukanlah kematian itu yang harus kita takuti. Yang harus kita takut ialah kehidupan selepas kematian tu. Kita dah tak ada, macam kita bincang awal tadi, kita tak ada waris-waris kita yang tinggal ni. Macam mana kehidupan mereka. Itu yang kita nak takut tu. Kalau kita dapati bahawa bapa dan mak mentua kita mungkin adalah orang yang boleh membantu dalam pengurusan misalnya kan. Abang ipar, adik ipar kita boleh membantu. Kita kena ambil kira tu. Kita bimbang bila kita tak ada dalam kesibukan kita ke sana kemari. Tuan-tuan dan puan-puan, saya dah berjanji nak kongsi, rasanya inilah masa yang saya nak kongsikan dengan tuan-tuan dan puan-puan satu pengajaran dalam kehidupan saya yang tersendirilah. Saya mula-mula naik kapal terbang hanyalah ketika umur saya 23 tahun. Tuan-tuan mungkin lebih awal. Ketika saya nak melanjutkan pelajaran ke luar negara, itulah first time saya naik kapal terbang. 1987 nak melanjutkan pelajaran di Australia, naik kapal terbang first time. Bila kita naik kapal terbang first time, duduk, kita akan dengar arahan oleh anak kapal. Kita panggil steward dan stewardess lah. Anak kapal. Saya dengar anak kapal kata, tuan-tuan dan puan-puan, sila pasang tali keledar, dibagikan security briefing tu kan. Dia kata macam ini tali pinggang keledar. Masukkan besi kan. Saya tak boleh nak hafal skripnya tapi saya tahu buat ni macam mana. Keltik. Okey, dia pun beritahu macam ni. Sekarang dah kalau kapal terbang besar tak pakai anak kapal, dia terus pakai video saja safety tu. Tiap-tiap kali kita nak terbang ke mana-mana sampai ke hari ini, kita akan tengok itu dulu. Betul? Safety briefing tu. Walaupun kita dah tahu guna. Kenapa kita harus dengar safety briefing tu? Sebab kita tak tahu bila kejadian yang akan memerlukan safety equipment tu. Jadi dia harus diterangkan. Jadi kita kena keep on reminding bahawa tegakkan tempat duduk, pasang tali keledar, apa semua, kalau jatuh barang-barang kecil jangan ambil tu. Benda ni diterangkan pada kita. Begitulah tujuan kita berkongsi ini. Kita saling ingat memperingati. Jadi kita jangan bimbang tentang apa yang akan berlaku kemudian. Kita ikuti saja. Orang akan terangkan. Kita buatlah. Kalau dia tak terangkan pun, saya tetap pasangkan, kita dah terbiasa. Tapi tanggungjawab dia untuk menerangkan. Begitulah tanggungjawab kita, tanggungjawab saya, tanggungjawab Encik Hakim dan pejuang-pejuang takaful sana. Kita keep on reminding. Walaupun benda tu kita dah tahu. Apa yang kita kena tahu? Kita kena buat perancangan. Sebab destinasi kita tak tahu bila. Kita nak menuju satu ke destinasi, tak tahu sampai ke tidak. Sekarang kita dah tahu macam-macam boleh berlaku, tapi kita tetap juga naik kapal terbang. Perjalanan dengan kapal terbang lebih selamat. Kata guru saya yang hebat, dia kata kalau kita ambil risiko, kita pasti akan menemui kegagalan.
maksudnya kita akan mengalami juga kita dah ambil risiko tu, kita tetap akan. Tapi bagaimana orang yang tak ambil risiko tu, yang tak pedulikan risiko tu? Macam mana? Jadi kita kena ambil iktibar hari ni, tuan-tuan dan puan yang saya hormati, sebagai nak jawab soalan ke-8 ni, yang terakhir ni, kita kena ambil iktibar pada diri kita sendiri. Saya nasihatkan tuan-tuan kena fikir, kenapa tuan-tuan kena buat perancangan. Dan seperti yang kita sebut tadi, saya sendiri ambil takaful. Dan saya yakin takaful yang kita hibahkan ini adalah satu contoh tanda kasih sayang kita pada orang yang akan kita tinggalkan. Macam mana kita nak gambarkan kasih sayang kita? Kita ni orang yang suka nak cakap I love you. Kita bukan macam orang barat. Sikit-sikit I love you. Kita tak. Perasaan itu kita simpan dalam hati. Tapi kita boleh laksanakan dengan perbuatan. Ambil takaful, hibahkan. Saya sebut tadi, saya hibahkan pada Rahman Mansur. Saya tak ada kena mengena dengan dia. Jadi saya tak namakan dia, saya tetap namakan isteri dan anak-anak saya sebagai penerima hibah. Sebab apa? Sebab ini, dalam slide yang saya tunjukkan, takaful itu adalah kasih sayang. Kita nak sediakan kemudahan tunai, tuan-tuan. Apa lagi yang kita nak tinggalkan kepada mereka? Takkan kita nak tinggalkan kenangan buruk. Kalau takkan kita nak tinggalkan nama sahaja. Takkan kita nak tinggalkan hutang yang banyak. Jadi kalau kita terpaksa tinggalkan hutang, kita tinggalkan juga wang tunai supaya dengan wang tunai itu bolehlah digunakan untuk menyelesaikan hutang. Sebab kebajikan keluarga kita mustahak. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita kena duduk, ambil kira, kita kena buat perancangan ni. Saya tengok slide saya pun buat research apa semua, saya nampak gambar ni macam cantik je. Slide yang dia tulis perancangan pewarisan. Tuan-tuan kena ambil kira ni. Kalau ada wasiat pun proses dia panjang. Dia kata what happen during probate process. Kalau ada buat wasiat, prosesnya pun panjang. Jadi kalau ambil takaful, ada takaful tak melalui proses probate. Dia ikut undang-undang dia yang khas yang telah dicipta 2013 dengan sempurna, ada dalam jadual 10 IFSA 2013 tu. Sebab apa? Sebab bila kita ambil takaful, kita hibahkan slide saya yang terakhir ini, saya tunjuk sini, perancangan pewarisan bertakaful. Bertakaful tu maksudnya adalah macam berduit, ada duit. Bertakaful, berbini, maksudnya ada bini. Kalau berdua, ada dua. Jadi ber di situ maksud ada. Bukan tak sengaja, ada. Mesti sengaja, ada takaful. Jadi perancangan pewarisan ada takaful, apa kehebatan dia, apa faedah dia? Kita boleh tentukan siapa yang akan jadi beneficiary, kita boleh tentukan apa bahagian dia akan dapat. Kita juga boleh lantik pemegang amanah seperti yang disebutkan tadi di Pro BSN, PAMB dah ada dah. Syarikat lain belum nak ada lagi ni. Dia orang dah ada advance, saya dah tahu dah. Yang lain masih lagi tanya macam mana nak buat. Begitu begini, yang ini dah advance. Terima kasihlah Tuan Hakim kerana telah menerajui bidang yang hebat ini. Kan, pengalaman yang telah menunjukkan kalau kita lantik pemegang amanah lagi bagus, kita boleh capai apa hasrat yang kita tetapkan. Dia akan cepatkan pembahagian pusaka sebab kita kata tadi dengan wang tunai ada modal. Ada modal wang tunai ni boleh gunakan untuk selesaikan harta pusaka yang lain yang ada hutang misalnya. Jadi waris-waris tak perlu nak berbalah antara bapa mentua, mak mentua, ipar duai tak perlu nak berbalah. Kemudian harta dan bisnes kekal untuk dilangsungkan. Jadi kelangsungan harta. Kemudian yang paling bagus sekali tuan-tuan dan puan-puan, bila kita buat takaful dan kita hibahkan ni, kadang-kadang kita fikir, kita kata, apalah guna kan? Aku hibahkan, aku ambil takaful ni, aku tak dapat apa pun. Dia orang nak kena tunggu sampai aku mati baru nak dapat. Misalnya lah, soalan yang macam itu kadang-kadang tengyang-nyang itu antara rejection yang biasa didengar oleh pejuang-pejuang takaful. Nak tunggu lama buat apa dia. Jadi ada satu sahabat yang bagus telah menerangkan kepada saya dan tuan-tuan dan puan-puan untuk dikongsikan, saya kongsikan juga. Sebenarnya bila kita ambil takaful ni, daripada awal sekali kita dah tulis, kita dah tahu bahawa kita sebenarnya mendapat pahala berderma. Derma apa? Kepada tabung tabarung tu. Tadi saya ada slide, tak sempat nak sentuh. Bila kita ambil takaful, kita caruman kita itu dah satu derma. Kita tak dapat manfaat sekarang. Tapi berapa ramai orang
akan dapat menikmati manfaat daripada tabung tabaruk yang kita lindungi orang lain sebab kita sama-sama tolong menolong. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Surah Al-Maidah ayat yang kedua. Bertolong-tolonganlah kamu